belum cerita Tempatan Banjir punya projek ni. Siapa Menteri Tempatan Banjir, tuan-tuan? Sabar. Jangan menggigil. Banyakkan berzikir. Saya tak kata dia. Siapa kata saya kata dia? Relax lah. Kalau tak salah, buat apa takut? Tapi bila kita cerita hal Azmin ni, tuan-tuan, lama tak nampak muka dia kan? Hari ni saya cerita pasal dia. Azmin, jangan salah tafsir hasrat nak rehat seketika dari politik. Ketua Penerangan Azmin Ali meminta supaya semua pihak tidak menyalahkan tafsir hasratnya untuk berehat seketika daripada membabitkan diri dalam politik secara aktif. Kata Azmin, sebagai parti dia bertanggungjawab untuk memastikan partinya mendapat kemenangan dalam pilihan raya negeri. Saya ahli parti, saya bertanggungjawab untuk memastikan parti menang. Anda jangan salah tafsir, saya berehat seketika. 1 hari ke, seminggu ke, sebulannya, katanya ringkas. Pada 12 Februari lalu, Azmin mengundang perhatian apabila menyatakan dia mau berehat seketika daripada membuatkan diri dalam politik secara aktif dan mahu membuat perancangan baru. Tuan-tuan, masakan pokok boyang kalau angin tak tiup. Bila Azmin mengumumkan, dia kata dia nak berehat. Dia kata tak sehari, tak. Bukan. Pertama, kenapa dia nak berehat, tuan-tuan? Pada masa itu, orang tak namakan dia pun sebagai poster boy untuk jadi Menteri Besar Selangor. Orang namakan KJ. Geng-geng PN Selangor namakan KJ bakal Menteri Besar Selangor. Dia pun terasa hatilah. Apa ni aku ni bekas Menteri Besar Selangor? Takkan tak bagi nama aku jadi bakal Menteri Besar poster boy? Tapi Perikatan Nasional Selangor tahu. Kalau letak muka Azmin jadi poster boy, confirm kena sumpah seranah je. Kena ludah je dekat Selangor. So dia orang kena cari muka lain. So Azmin dah mengajuk. Pop, tiba-tiba naik kes-kes ini. Lagi dia risau, tuan-tuan. Lagi dia risau. Saya tak menuduh, tapi ada sebab kenapa dia perlu risau. Wan Saiful Wanjan dikatakan menerima 6 juta lebih masuk dalam akaun dia sendiri. Tapi saya tahu modus operandi yang boleh dijalankan oleh Azmin ni. Dia bijak lagi daripada itulah, dia tak masuk dalam akaun dia sendiri. Kalau dia nak buat. Kalau Azmin nak buat, dia tak masuk dalam akaun sendiri. Kalau dia nak buat. Sebab itu saya kata, persoalannya adalah bukan siapa yang akan kena, tapi bila dia akan kena. Dan Wan Saiful Wanjan ni hanya baru peringkat, kalau naga tu, itu baru ekornya, tuan-tuan. Belum kepalanya lagi ni. Sabar. Sebab nak ikat kepala supaya betul-betul bersalah tu, kita perlu letak bukti yang betul-betul kukuh dulu. Sebab tu dia orang gabra. Isunya sekarang dia orang tak tahu siapa yang bakal kena. So dia nak main naratif. Ini adalah dia nak tagih simpati rakyat lah. Dia nak bagi tu, rakyat tengok, dia orang ni sebenarnya yang memfitnah kita. Dia orang cuba nak pendakwaan terpilih. Ini konspirasi politik. Kalau masuk mahkamah nanti, terbukti duit tu terima dalam akaun, dan SPRM ni bukan bodoh dan bangang kalau buat penyiasatan. Dia bukan bodoh bangang buat penyiasatan ni. Dia akan pergi teliti satu persatu, pastikan tidak ada apa siasatan dia tu tercicir. Itu saya kata tadi, dia orang ni bukannya calon-calon orang SPRM ni. Degree, diploma holder, degree holder lah at least, master holder. Mungkin ada yang ada PhD pun dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan akaun, dalam bidang pempolisan dan sebagainya. Dia bukan polis, dia SPRM, tapi sekurang-kurangnya mesti ada background accounting. Barulah boleh baca akaun. Tak adalah cash flow pula, profit and loss boleh carry forward. Macam ada seorang TikToker tu cakap, yang hari ini mendakwa bahawa SPRM menawarkan 10 juta kepada Wan Saiful Wanjan supaya memberi kerjasama, tapi dia dah minta maaf, dia kata. Tapi poinnya adalah SPRM dah ambil tindakan. Bukanlah ambil tindakan, dah aware tak perkara tersebut. Ambil tindakan atau tidak, itu cerita lain. Barulah kita faham. Bila saya bentangkan akaun ni, tuan-tuan, 257 juta je dalam akaun dalam tempoh 2 tahun sewaktu COVID.
So bila kita cerita hoi hoya hoi, hoya hoya hoi, yang dia kata dia adalah, kenapa dia guna perkataan bersih? Bersih dan stabil. Sebab dia kata kita tak ada kluster mahkamah. Kita tak ada kluster mahkamah. Nah, ambil kau. Ambil kau. Projek Jana Wibawa, lagi pemimpin bersatu diheret ke mahkamah. Seorang CEO sebuah syarikat yang dikenali sebagai Radlan Adlan Muhammad mengaku tidak bersalah atas dakwaan meminta dan menerima rasuah 500,000 berhubung inisiatif Jana Wibawa. 500,000 tuan-tuan. 500,000. Dia didakwa meminta suapan wang tunai sebanyak 3.5 juta peratus hingga 7% wang tunai daripada nilai projek yang diperolehi daripada pengarah urusan syarikat MIE Instructor Energy Sdn Bhd Mak Yusof Mahmad sebagai dorongan untuk mendapat surat tuju terima. Dalam pertuduhan kedua, dia didakwa menerima rasuah. Dia minta satu, terima satu. Dalam kes apa orang kata, kes Wan Saiful Wanjan tadi, dia dikatakan, okey, dia terima kasih. Dia dikatakan dua pertuduhan. Pertama, meminta rasuah dalam yang 6.9 juta. Okey. Projek mana? Okey. Yang ni saya dah baca tadi. Okey. Ini saya baca kemudian. Tuan-tuan nampak tak? Terima kasih. Hashtag PN berlagak bersih, tuan-tuan. Dia bukan bersih dan stabil. Dia kata dia bersih dan stabil, kononnya dia bukan kluster mahkamah. Sekarang ni berlagak bersih. Rupa-rupanya dalam susah kita, tuan-tuan. Dalam negara ni ditutup. Dalam keadaan kita dibuat sedemikian. Dalam kita dikurung. Belum cerita penyelenggaraan kereta zaman Muhyiddin paling tinggi. Padahal negara tak boleh buka. Dia boleh sakau, tuan-tuan. Yang ini baru ekor. Sabar. Sabar. Ini baru ekor. Ini baru ekor, belum kepalanya. Sabar. Ya, kepalanya bakal menyusul. Jadi bila Anwar campakkan data-data itu kepada pengawal-pengawal penyiasat, sekarang ini dia are tying the loose ends. Di tengah susun sekarang ni. And these loose ends akan end up, tu saya kata, persoalannya bukan siapa yang akan kena. Dia tak ada selective prosecution, insya-Allah. Jangan risau, kau akan kena juga. Persoalannya bukan siapa akan kena, persoalannya bila akan kena. Hashtag PN berlagak bersih. Wang sakau Jana Wibawa. Tuan-tuan, ni baru cerita Jana Wibawa, tuan-tuan. Kita belum cerita lagi Tempatan Banjir. Cerita Tempatan Banjir, Tuan Ibrahim Tuan Man, belum cerita lagi. Kita belum cerita kontrak-kontrak projek-projek. Sebab itu, tuan-tuan, bila Anwar Ibrahim sebut 600 bilion, dia orang kata, oh, bagi diskaun. Tolak 92.5 bilion. Tolak jadi 56 bilion. Apa ni tolak ada diskaun. Dia macam ni, saya nak cerita. Kau mencuri RM1 ke? Kau mencuri RM100 ke? Kau mencuri 100 juta ringgit ke? Kau mencuri 100 bilion ke? Hukuman sama aja. Kau sakau tu RM1 ke? Kau sakau RM10 ke? Kau sakau RM100,000, 100 juta ringgit, 100 bilion ringgit ke? Jumlah tak penting, tuan-tuan. Kesalahan jenayah adalah pada perbuatan. Mens rea actus reus. Perbuatan dan niat. Ada niat, ada perbuatan, salah. Jumlah is irrelevant. Jumlah hanya menentukan hukuman. Kalau dia disakau RM1, denda dia RM5. Kalau dia sakau RM10, denda RM50. 5 kali daripada jumlah suapan. Kalau dia sakau 100 juta ringgit, 500 juta ringgit denda. 5 kali daripada jumlah suapan. Faham? Jadi untuk geng-geng PAS lepas ini, persoalan dia adalah, adakah dia akan tetap setia dengan Bersatu
atau mereka nak berlepas diri daripada bersatu? Sebab kan bersih dan stabil. Uish, Zack, terima kasih. Berlagak bersih. Vaksin lagi, terima kasih. Cerita vaksin dulu lagi. Sebab itu tuan-tuan, kenapa yang kena buang dan kena gantung, terutama yang kena buang tu? Kenapa? Sabar. Kita ada 4 tahun lagi memerintah. Sabar. Jenayah ni dia tak ada istilah orang kata apa dipanggil istilah, what do you call that, time lapse. Dia punya tempoh luput, tak ada. Seorang penjenayah boleh lakukan jenayah itu sekarang, 20 tahun lagi dia kena tangkap, boleh kena dakwa. Tonton tengok tak yang ada seorang orang tua umur 97 tahun, dia didakwa di Jerman kerana melakukan jenayah perang pada Perang Dunia Kedua. Sebab dia jadi setiausaha kepada salah seorang geng-geng yang Jerman tu. Dan dia didakwa dan dijatuhkan hukuman 2 tahun. 97 tahun. Semalam 2-3 hari lepas. Hoi, hoya, hoi. Hoi, hoya, hoi. Hoi, hoya, hoi. Hoi, hoya, hoi. Azmin. Hoi, hoya, hoi. Muhyiddin. Hoi, hoya, hoi. Hamzah Zainuddin. Hoi, hoya, hoi. Tuan Ibrahim Tuan Man. Dan habis yang ni saja awal-awal. Polis angkut replika senjata PAS. Polis menyerahkan, terima kasih Zack. Replika senjata yang digunakan dalam perangan kontroversi di Setiu, Terengganu. Aduh. Ini pedang. Aduh, PAS sekarang ni jadi bahan lawak jenaka lah. Hai lah, PAS. Malah nak cerita panjang-panjang lah. Aduh. Sakit perut aku. Aduh. Tapi saya lupa nak beritahu, Wan Saiful Wanjan ni berkawan PAS tau. Dan bekas Wan PAS. Dia kata apa tau? Ni saya baca last lah, Wan Saiful Wanjan kata apa? Kita baca kenyataan dia orang dan kita jawab. Wan Saiful tak gentar dakwa dirinya mangsa pendakwaan terpilih. Tak apa, kita pilih kau sekarang, nanti kita pilih orang lain, jangan risau. Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wanjan menyatakan rasa kesal berhubung 2 pertuduhan meminta dan menerima rasuah. Dia yang juga adalah ahli Parlimen Tasik Gelugor berkata tuduhan dikenakan kepadanya itu tidak sepatutnya berlaku. Alhamdulillah proses pendakwaan hari ini selesai, saya bersyukur. Saya telah mengaku tak bersalah dan minta bicara. Saya yakin proses mahkamah dapat buktikan tiada kesalahan dilakukan. Okey. Wan Saiful dihadapkan mahkamah atas 2 pertuduhan rasuah. Turut diheret ke mahkamah adalah Adam Adlan Ramlan. Bagaimanapun kedua-dua tidak mengaku bersalah. Mengulus selanjut, Wan Saiful berkata dia kesal dengan tindakan kerajaan yang melakukan pendakwaan terpilih bertujuan mengalih perhatian terhadap kegagalan kerajaan perpaduan. Saya agak kesal di mana kerajaan sepatutnya fokus kepada kebajikan rakyat. Keperluan asas, tuntutan KWSP disuarakan di banyak peringkat. Tetapi apa yang berlaku? Kerajaan melakukan pertuduhan sebegini. Okay, saya nak jawab. Apa dia ingat kalau orang dakwa dia yang kes-kes rakyat ni, pasal masalah rakyat ni semua dihentikan ke? The world does not revolve around you lah, Wan. The world does not revolve around you. Jangan risau. Dunia ni tak berputar dengan sekeliling kau. Yang tangkap kau SPRM, jawatan-jawatan MOF apa semua, keterjaminan makanan, KPDN, ekonomi semua berjalan macam biasa. Tak adalah semua tu berhenti semata-mata nak dakwa kau. Sabar. Kan? Sabar. Kita kata. Itu saya kata tadi. Dia kata walaupun begitu, Wan Saiful berkata dia tidak akan gentar dan bersedia untuk membuktikan bahawa dirinya tidak bersalah. Tak apalah. Kita bawa ke mahkamah. Kita akan buktikan melalui proses mahkamah dan saya yakin akan keadilan. Okey. Dia didakwa menerima suapan masuk ke dalam akaun beliau. Saya baca tadi Okey.
Ini kenyataan. Wan Saiful tak mengaku minta terima rasuah 6.9 juta. Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful dihadapkan mahkamah meminta rasuah 6.9 juta memberikan projek bernilai 232 juta. Bagaimanapun, beliau mengaku tidak bersalah. Okey. Berdasarkan pertuduhan, Wan Saiful didakwa meminta wang daripada Lian Tan Chuan. Okey, tuan-tuan, saya nak tanya, Lian Tan Chuan ni nama Melayu baru ke, tuan-tuan? Tuan, saya nak tanya, serius saya nak tanya soalan ni. Lian Tan Chuan tu nama Melayu mana? Melayu Kedah Orang Kedah nama dia Lian Tan Chuan Ke orang Kelantan? Ke orang Terengganu? Lian Tan Chuan Bumi Putra Ini projek Bumi Putra tapi minta kat Lian Tan Chuan. Pelik saya, tuan-tuan. Saya tak tahulah, kita tengoklah nanti. Sebagai dorongan membantu syarikat, Nepturis Sdn Bhd mendapatkan projek Central Spine Road Setrik ke persimpangan Lebuh Raya Pantai Timur daripada kerajaan Malaysia secara prakelayakan. Belum lagi dapat projek di Royal Lake Club Tasik Perdana April lalu. Dia juga didakwa menerima suapan menerusi akaun CIMB Bank Berhad milik syarikatnya WSA Advisory Group Sdn Bhd daripada akaun Maybank milik syarikat Nepturis Sdn Bhd. Ia sebagai upah membantu syarikat mendapatkan SST atau surat setuju terima projek sama di SCIMB bertarikh 8 Julai hingga 30 September. Tuan-tuan, kan saya kata yang susahnya kalau kita nak buktikan adalah cash trail. Yang tu susah. Tapi bila dia melibatkan duit masuk dalam akaun, itu mudah. Panggil pegawai bank, ini akaun Lian Tan Chuan, whatever nama dia tu, Wan Saiful Wanjan punya akaun, memang betul dia punya. Ada tak duit ni masuk dalam duit ni pada jumlah ini? Atas tujuan apa? Transaksi itu berlaku atau tidak? Ada. Dan masalah lah. Atas kapasiti dia sebagai kerajaan pada waktu itu dan company yang bakal menerima SST perolehan. Jadi kalau tunai ni payah sikit, tuan-tuan. Tapi kalau masuk transaction account, kita nak kata macam ni, daripada akaun Maybank masuk ke akaun CIMB. Dan dokumen ni memang SPRM akan ada. SPRM akan ada. Semua akaun-akaun bank ni SPRM akan ada. Jangan risau. Okay. #PN Berber.